Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Azira Ismail, Pensyarah Pengurusan Perniagaan. Jadi, hari ini saya akan menerangkan bab yang pertama dalam subjek pengurusan perniagaan bagi semester 1. Jadi, untuk hari ini tajuk kita adalah perniagaan dan persekitaran. So, kita akan lihat slide yang seterusnya yang berkenaan dengan bab. So, bagi bab 1, kita akan lihat di sini ada 5 subtopik di bawah bab ini yang terdiri daripada pengenalan perniagaan, kepentingan perniagaan, fungsi perniagaan, persekitaran perniagaan dan juga yang terakhir, entiti perniagaan. Jadi hari ini sebenarnya kita akan menerangkan 2 sahaja subtopik, iaitu pengenalan dan juga kepentingan perniagaan. Jadi seterusnya kita akan sambung untuk subtopik 1.1 yang menerangkan tentang apa tadi? Tentang pengenalan perniagaan. So, apakah uraian yang dapat dilihat di bawah uraian pengenalan perniagaan? Jadi yang pertama, yang di sini kita lihat, kita akan terangkan dari segi definisi perniagaan. Apakah itu definisi perniagaan? Saya rasa kat sini ada pelajar yang ataupun anak-anak yang tahu apakah maksud ataupun definisi perniagaan, betul tak? Jadi kalau kita lihat definisi di sini, dari segi maksudnya adalah aktiviti jual beli barang atau produk atau perkhidmatan servis dengan menggunakan wang atau alatan lain. Maksudnya tidak semestinya wang sahaja bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Maksudnya bukan sahaja keperluan pelanggan, malahan juga kehendak pada harga, masa dan tempat yang sesuai bagi mendapatkan keuntungan, faedah dan kepuasan. Kalau kat sini dalam konteks keuntungan, kita boleh lihat untuk peniaga itu sendiri ataupun penjual. Manakala dari segi faedah dan kepuasan, ini kita boleh lihat lebih fokus kepada siapa? Kepada pelanggan. Okey, pelanggan akan mendapat faedah dan kepuasan daripada aktiviti belian barang yang dilakukan. Okey. So, seterusnya untuk bahagian 1.1 menerangkan dari segi elemen perniagaan. Kalau kita lihat kat sini ada 5 ya elemen perniagaan. Yang mana kita boleh lihat dalam definisi perniagaan itu sendiri yang saya letakkan di tepi ni ya. Yang cikgu letakkan kat sini. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat yang pertama aktiviti jual beli. Itu ada ataupun ada termasuk dalam definisi perniagaan. Barang atau perkhidmatan. Seterusnya yang ketiga keperluan dan kehendak pelanggan juga ada dalam definisi, betul tak? Konsep keuntungan dan juga konsep faedah dan kepuasan. Jadi untuk bahagian elemen 5 elemen ini kita boleh lihat ianya ada di dalam definisi perniagaan. Okey, boleh. So kalau boleh kita teruskan lagi dengan slide yang jadi untuk slide ini kita lihat ia menerangkan tentang proses perniagaan yang terdiri daripada 5 proses perniagaan. Yang pertama, input. Yang kedua, proses transformasi. Bukan transformer. Okay. Atau tambah nilai, output, jualan dan juga untung. Jadi untuk slide seterusnya, cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam tentang ataupun setiap daripada proses perniagaan di sini. Pertama, proses perniagaan yang melibatkan input. So, apakah itu input perniagaan? So, input ini dalam erti kata lain adalah faktor-faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi ya, yang terdiri daripada tanah, modal, buruh, keusahawanan, teknologi dan juga mesin. So, pelajar jangan ingat bahawa kalau input itu adalah bahan mentah sahaja.
kan. So kalau kita lihat contoh kat sini untuk contoh pengeluaran tekstil. So di sini kalau penggilang tekstil dia akan memerlukan kapas sebagai bahan mentah untuk diproses. Oleh siapa? Oleh buruh atau pekerja, iaitu buruh di sini yang akan menyelenggara mesin. Okey, menyelenggara mesin, dan penggunaan mesin ini melibatkan apa? Melibatkan wang ataupun modal. Okey, dan modal ini digunakan untuk membeli bahan mentah, mesin tadi, dan juga untuk membayar upah pekerja. Dan yang terakhir sekali, keusahawanan melibatkan kemahiran usahawan di dalam proses mengagih sumber ataupun faktor pengeluaran yang terlibat secara optimum. Okey, faham? So untuk input dia akan melibatkan 5 perkara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara seperti tanah, modal, buruh, usahawan, teknologi dan mesin untuk menghasilkan output. Okay, seterusnya proses yang kedua adalah proses transformasi ataupun proses tambah nilai. Apakah itu proses transform ataupun tambah nilai? So kita akan transformasikan ataupun tukarkan input kepada output dari segi bentuk, rupa, warna, rasa dan saiz. So kita akan pastikan produk tersebut ada value added ataupun tambah nilai kepada barangan yang diproses ataupun kepada input yang diproses kepada output. Ini contohnya kat sini dari segi menghasilkan tekstil sekali lagi. So setelah bahan mentah, tenaga, mesin yang melibatkan input tadi dikumpulkan, so ia akan diproses untuk ditukarkan menjadi outputnya, iaitu apa? Iaitu kain. Okay, yang melibatkan kepakaran tenaga buruhnya dan juga teknologi yang melibatkan mesin dan sebagainya. Okay, seterusnya, jadi setakat di sini boleh ya. So, kita teruskan dengan proses yang seterusnya, iaitu output. So output ini adalah apa? Hasil ataupun produk yang kita perolehi ataupun yang kita dapat hasilkan daripada proses transformasi yang telah dilakukan. So kat sini kalau kita lihat output di sini ataupun keluaran yang dihasilkan mesti memiliki ciri-ciri yang memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan atau pengguna. Dan kalau kita lihat memenuhi kehendak dan keperluan ini terdapat dalam apa? Definisi perniagaan yang telah diterangkan pada awalnya tadi, betul? Selain daripada itu, output yang dihasilkan mesti berkualiti. Bagi memastikan berkualiti, kita perlu lihat dari segi memenuhi keperluan piawaian atau standard yang ditetapkan. Okay, untuk menjaga kualiti keluaran atau output. Okay, jadi untuk pengeluaran tekstil tadi, contohnya produk ataupun keluaran dihasilkan mungkin berbentuk kain kapas, kain sutra, kain polister. So produk-produk ini mesti dipastikan memenuhi piawaian atau standard yang telah ditetapkan. Okey, setakat ni boleh faham So kita teruskan dengan proses yang itu, jualan. So apakah itu jualan? Jualan kalau kita lihat kat sini adalah aktiviti menukarkan hasil output kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga memberikan kepuasan. So di sini aktiviti jualan maksudnya kita jual. Okey, macam contoh tadi kain kapas ataupun kain sutra. So kita jual kepada pembeli yang berminat dan di situ kita akan mendapat hasil daripada jualan dalam bentuk keuntungan. Maksudnya dan seterusnya dari segi pengguna akan mendapat kepuasan untuk output yang dijual tersebut. Okey. Dan di sini kalau kita lihat contoh dari segi produk yang kita hasilkan, kita kena pastikan kita sasarkan kepada pengguna yang bersesuaian.
Okey, pengguna yang sepatutnya. Okey, dan seterusnya yang terakhir untuk proses perniagaan ya, sebenarnya proses perniagaan adalah untung. Apakah itu untung? Okey, kalau kita lihat kan untuk peniaga kan, cakap apa? Peniaga mesti nak untung, betul tak? Jadi kat sini keuntungan itu apa? Maksudnya secara simpelnya keuntungan ini apabila hasil jualan melebihi daripada kos yang ditanggung oleh perniagaan. So bila hasil lebih daripada kos, makanya perniagaan itu mendapat keuntungan. So keuntungan itu apa yang kita akan gunakan untuk apa, betul tak? So keuntungan ini kita akan gunakan semula untuk aktiviti pengeluaran ataupun production ataupun membeli semula aset-aset perniagaan seperti mesin dan sebagainya. So kat sini kenapa saya letak slide ini di sini, sebab kita nak tunjukkan semula ada 5 proses perniagaan yang terlibat dalam yang diterangkan tadi. So kita lihat kita telah pelajar telah diterangkan tentang input, proses transformasi, output, jualan dan untung. Jadi selesai untuk proses perniagaan yang melibatkan 5 proses. Kita teruskan lagi. Ini kita teruskan dengan objektif keuntungan, masih lagi di bawah subtopik 1.1 pengenalan perniagaan. So kita lihat apakah objektif ataupun apakah matlamat keuntungan. Yang pertama sekali kalau kita lihat untung ni apa. So untung ini adalah apabila hasil ditolak dengan semua kos, so kita akan dapat hasilnya melebihi kos. Okey, jadi itu sebenarnya kalau dalam perniagaan adalah matlamat utama sesuatu perniagaan. Satu perniagaan mesti memastikan dia akan dapat keuntungan daripada perniagaan yang dilakukan. Okay, contoh kat sini RM20. So kosnya RM15. So untungnya berapa? RM5. Itu maksudnya dia tak rugilah, betul tak? Okey, selain daripada itu keuntungan ini selain daripada matlamat, dia akan menjadi satu sumber modal yang amat berguna untuk mengembangkan ataupun meluaskan perniagaan dan juga untuk kita dah terangkan sebelum ni kan, untuk membeli aset ataupun keperluan perniagaan seperti mesin, untuk menambahkan mesin, untuk menambahkan kilang baru kan contohnya kan. Okey, so seterusnya dari segi ini, jadi selain daripada untuk membeli ataupun merupakan sumber modal, keuntungan yang diterima oleh sesuatu perniagaan akan menggambarkan berjaya ke tidak perniagaan tersebut, betul tak? Selain daripada itu, dia merupakan satu ganjaran kan, ataupun satu kita panggil faedah kepada peniaga dan usahawan yang menguruskan perniagaan. Dan keuntungan yang diterima itu menunjukkan juga kestabilan perniagaan tersebut, dan ini akan meyakinkan pelabur-pelabur untuk melabur dalam perniagaan yang akan meningkatkan kepercayaan pelabur-pelabur kepada perniagaan kita. Dan seterusnya di sini apabila kita mendapat keuntungan yang baik, so perniagaan tersebut boleh melaksanakan tanggungjawab sosial, yang akan menguntungkan masyarakat setempat. Itu dari segi objektif keuntungan kepada perniagaan. Kita selesai untuk bahagian subtopik 1. So kalau di sini kita akan masuk kepada bahagian 1.2 yang melibatkan apa? Kepentingan perniagaan. Apa pentingnya perniagaan ni ya? Tapi sebelum tu, saya letak di tepi ni apakah rumusan subtopik 1.1 yang cikgu telah terangkan sebelum ni. So yang pertama tadi kita lihat dia ada bahagian A, B, C dan D. So cikgu ulang balik. Yang pertama kita terangkan dari segi definisi. Yang kedua B, kita terangkan dari segi elemen, yang mana kita boleh lihat elemen-elemen ini daripada definisi perniagaan. Yang ketiga, cikgu terangkan dari segi proses, iaitu ada 5 proses perniagaan yang perlu pelajar tahu.
Dan yang terakhir dari segi objektif keuntungan. Okey, ada beberapa objektif yang telah diterangkan yang melibatkan kebaikan ataupun matlamat keuntungan ini kepada perniagaan. Okey, so kita akan masuk semula untuk subtopik 1.2 yang melibatkan kepentingan perniagaan. So di sini kepentingan perniagaan ini, apa pentingnya perniagaan ni? Betul tak? Apa penting sangat perniagaan ni? So kita ada 4 kepentingan perniagaan yang perlu anak-anak pelajar tahu. So yang pertama sekali di sini kalau kita dapat lihat yang cikgu telah boldkan di sini, kepentingan yang pertama memenuhi keperluan masyarakat. So bagaimana perniagaan ini dapat memenuhi keperluan masyarakat? So dengan cara menyediakan pelbagai barangan dan perkhidmatan yang bermutu ataupun berkualiti, betul tak? So maksudnya kalau hanya menyediakan barangan yang tidak berkualiti, itu bukan memenuhi keperluan masyarakat, betul tak? Itu menganiaya masyarakat, betul tak? Okey, ini seterusnya dari segi keperluan masyarakat, ia juga dapat membantu menyediakan keperluan asas masyarakat. Contoh, jika kita ambil contoh perniagaan makanan, okey, perniagaan pakaian, so ataupun perkhidmatan kesihatan. So itu dari segi membantu menyediakan keperluan asas, betul tak? Okey, seterusnya dari segi kepentingan kita lihat kepentingan yang kedua, iaitu meningkatkan peluang pekerjaan. Okey, bagaimana perniagaan ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan? So secara ringkasnya kalau kita lihat kan, bila bertambahnya perniagaan dalam sesuatu negara, so dia akan meningkatkan peluang pekerjaan. So pekerjaan itu akan meningkatkan apa? Peluang pekerjaan tersebut akan meningkatkan pendapatan, pendapatan masyarakat, dan seterusnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi masyarakat punya taraf hidup akan dapat diperbaiki melalui pekerjaan yang ditawarkan oleh perniagaan. Betul? Okey, faham? So kita ada sikit lagi tinggal sebelum kita habiskan bahagian 1.2. Kita ada 2 lagi kepentingan. So kita sambung. Seterusnya, meningkatkan pembangunan ekonomi negara. So bagaimana perniagaan ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan negara? So kita lihat bila bertambahnya perniagaan dalam sesuatu negara, dia akan meluaskan ataupun mengembangkan perniagaan kepada peringkat yang lebih tinggi. Contoh perniagaan itu akan meluaskan perniagaan ke peringkat antarabangsa. So perniagaan akan melakukan aktiviti ekspor. Bila aktiviti ekspor bertambah, so secara ringkasnya dia akan menambahkan pendapatan negara. Betul? So bila pendapatan negara meningkat, dia akan meningkatkan ekonomi negara. Betul? Jadi di situ kita akan lihat betapa pentingnya perniagaan ini, dan perkembangan perniagaan ini akan dapat membantu, bukan membantulah, semestinya akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan juga pendapatan negara. Jadi selain daripada itu, kita lihat apabila ekonomi negara meningkat, so ini akan membolehkan pembangunan infrastruktur ataupun kemudahan yang lebih baik kepada sesuatu masyarakat, betul tak? Dan akan memberi faedah kepada masyarakat setempat. So ini untuk kepentingan perniagaan yang ketiga. Yang terakhir, kita lihat kepentingan perniagaan dari segi memenuhi kehendak peluang global. Okay, apa itu peluang global? So bila perniagaan itu berkembang secara meluas ke luar negara contohnya, so perniagaan itu telah meluaskan pasarannya ke peringkat global. So maksudnya dia tidak terhad kepada perniagaan yang di dalam negara sahaja. Dan di situ kita akan lihat setiap daripada negara yang terlibat, contohnya bagi multinational, kan? Okay, pasaran multinational, so kita akan lihat kita dapat nikmati, masyarakat akan dapat nikmati ataupun negara akan dapat nikmati pelbagai produk daripada pelbagai negara. So dengan itu perniagaan ini akan lebih bersaing dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Okay, contohnya kat sini kalau kita ambil Malaysia, mungkin kita boleh ambil KFC, kan? So KFC dia telah meluaskan pasarannya ke mana? Ke Indonesia dan juga ke negara luar. So ini menunjukkan betapa bagusnya kan perniagaan ini kerana dapat memenuhi kehendak
ataupun dapat memenuhi peluang dalam peringkat yang lebih luas, iaitu peringkat global. So untuk hari ini kita akan berhenti sehingga subtopik 1.2 sahaja. Saya ingat setakat 1.2 ni kita ada sehingga 4 kepentingan. So di sini sebelum saya tamatkan video pada hari ini, kita akan lihat kembali. Okey, kita telah sentuh hari ini 2 perkara ataupun 2 subtopik, iaitu pengenalan perniagaan dan juga kepentingan perniagaan. So kalau pelajar-pelajar ingat semula, cikgu dah sentuh beberapa perkara di bawah pengenalan dan juga beberapa perkara di bawah kepentingan. So insya-Allah kita akan sambung semula untuk subtopik 1.3 dan 1.4 bagi video yang seterusnya. So sekian, terima kasih.